Kalau apa yang ada sekalipun. So, tapi saya setuju sebenarnya Hassan Karim, YB Hassan Karim, seorang ahli Parlimen PKR daripada Johor mengatakan, menyalahkan kepimpinan Pakatan Harapan kerana gagal mengurus krisis politik di Melaka sehingga membawa kepada keadaan yang berlaku sekarang. Kata Hassan Abdul Karim, sejak daripada awal krisis Melaka, dia tidak bersetuju dengan sikap pimpinan PH di negeri berkenaan. Malah ahli Parlimen Pasir Gudang itu menganggap pemimpin terbabit bersikap oportunis dan tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan ketidaktentuan yang berlaku mendorong kepada terbubarnya Dewan Undangan Negeri Melaka. Saya juga berpandangan PH di peringkat pusat turut gagal menangani krisis ini dengan baik. Mereka gagal memberikan panduan dan pimpinan yang betul sehingga apa yang berlaku terjadi di Melaka, membawa kepada satu fiasko kepada PH Melaka dan PH keseluruhannya. Kata Hassan dalam kenyataan hari ini. Kerajaan BN Perikatan Nasional yang mentadbir negeri Melaka dijatuhkan tahun lalu runtuh baru ekoran 4 adunya menarik semula sokongan mereka kepada Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali. Gerakan itu diketuai oleh seorang adu Melaka iaitu daripada UMNO iaitu Idris Harun bekas Ketua Menteri. Langkah Idris dan 3 adu lain mendorong pembubaran UMNO Melaka yang mengisytiharkan speakernya Abdul Rauf Jusoh yang juga pengurusi UMNO negeri berkenaan. Ia membawa kepada PRN yang dijadualkan 20 November ini. Nah, tuan-tuan, dia macam ni kenapa saya faham dan saya setuju sebenarnya kenyataan daripada Hassan Karim ni. Yang pertama sekali, kegagalan kita dalam menangani perkara ini juga diterjemahkan dengan apa yang berlaku semalam. Adalah kegagalan pimpinan itu sendiri dalam menangani krisis. Nah, tuan-tuan, kita ni janganlah terlalu taksub sampai semua benda yang kita buat betul, tapi janganlah dalam masa sama terlalu kita kata semua nak buat kita buat ni salah. Kita kena lihat dalam kacamata objektif supaya kita boleh membuat tindakan dan juga keputusan selepas ini dengan keputusan yang lebih baik. Now, yang pertama sekali, kalau kita tengok nasib pengkhianat-pengkhianat ini, sebenarnya mereka sudah tamat. Kerjaya politik mereka sudah tamat dan mereka mengetahui kerjaya politik mereka sudah tamat. Mereka tahu mereka tak boleh pergi ke mana. Kalau kita tengok macam contohnya Pengkalan Batu, YB daripada DAP tu. Kalau kita lihat, dia pun sudah tak tahu ke mana. Dia dah jadi aduan bebas. Selepas ini, dia tak nak bertanding ke kursi mana pun dia tak tahu. Dan berkemungkinan ini merupakan kerjaya politiknya yang terakhir. Begitu juga dengan Idris Harun. Daripada Pengkalan Batu tu, YB Nurhizam Hassan Bakti. Dia adalah satu YB yang selepas ini dah tak tahu. Dia khianat kepada DAP, dia khianat kepada Pakatan Harapan, menyertai Perikatan Nasional. Kemudian dalam Perikatan Nasional dia tahu rupanya dia tidak ada apa-apa nilai, dipermainkan, dia tidak mendapat sebagaimana apa yang sepatutnya dijanjikan oleh dia orang, dia lompat. Jadi dia melompat itu atas dasar apa? Atas dasar prinsip atau atas dasar tidak mendapati janji, tidak dapat janji. Akhirnya apa yang berlaku? Dia khianat kepada pengkhianat. Dia yang mengkhianati terlebih dahulu. Pengkhianatan itu membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan. Itu sendiri adalah sesuatu perbuatan yang tidak boleh dimaafkan. So, bila dia keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional tempoh hari, sehingga jatuhnya kerajaan yang ada sekarang, apa yang kita boleh nilaikan kepada dia melainkan seseorang yang tidak boleh dipercayai. Itu satu formula yang kita kena letak dekat situ. Dia seseorang yang tidak boleh dipercayai. Okay, itu yang pertama. So, selepas itu dia ke mana? Idris Harun, dia ke mana? Kemudian daripada bersatu itu, dia nak ke mana? Daripada segi politik, mereka sudah habis. Mereka sudah hancur sekarang ini. Mereka sudah tidak boleh pergi ke mana. Isu dia, kenapa tiba-tiba kita nak angkat mereka kembali bersama dengan kita? Dia dah nak tenggelam, kita nak ambil dia bersama dengan kita. Kenapa? Itu yang saya bersetuju dengan YB Hassan Karim. Apabila dia mengatakan dengan keadaan kita tidak mampu untuk nak manage apa orang kata keadaan Melaka itu sendiri, daripada segi image kita pun kita tak mampu. YB Samsul Iskandar sendiri daripada ketua penerangan pun sendiri gagal membuat penerangan. Dia orang Melaka kan, YB Melaka. Apabila mengatakan, ditulis dalam keluar dalam Malaysia kini, dia memberi justifikasi apabila orang mempersoalkan kenapa kita nak angkat dia orang 3 orang tu macam hero, 4 orang tu macam hero. Dia kata Idris, 3 adu lain diundang untuk tunjuk mereka juga pembangkang. Dah tak ada lagi istilah pembangkang dah. Dah tak ada lagi istilah pembangkang. Bila Budun dah bubar, dia orang dah tak kira dah habis dah. Kenapa lagi kita nak raikan semalam adalah mesyuarat ataupun satu pertemuan untuk ahli-ahli jentera-jentera PKR. Kenapa kita nak pergi julang pula 4 orang ni datang? Kemudian saya tengok pula hari ni ucapan Idris Harun, reformasi. InsyaAllah
reformasi. Ya, reformasi. Reformasi. Bermula dari belakang. Ya Allah, hai. Kat mana reformasinya? Kan? Kenapa tak laung pasir berapa nak kasih? Ada orang marah aku lepas ni. Tuan-tuan, politik is about perception. Kalau kita tak boleh manage perception tersebut, bagaimana kita nak bermain dengan politik? Akhirnya kita bermain persepsi pun kita tak erti, dan orang nampak, saya kata seolah-olah PKR Melaka ni tak boleh menang melainkan kita kena bergayut dan bergantung kepada 3 orang ni, 4 orang ni. Kita kena bergayut kepada mereka. Seolah-olah sebegitu ke? Jadi apa yang kita nak timbulkan, nak wujudkan kepada rakyat? Jadi rakyat pun nampak, oh PKR ni sebenarnya tak kuat. Nak menang pun kena bergantung pada orang lain. Tak ada kekuatan diri di sini. Seolah-olah itu yang kita nak cuba tonjolkan. Dia bagi Samsul berkata ia hanyalah acara pra pilihan raya negeri yang dianjurkan oleh PKR Melaka untuk memberi semangat kepada jentera kempen dengan persetujuan Presiden Anwar Ibrahim. Tak payah bawa Anwar Ibrahim dalam cerita ni. Tak payah bawa cerita Anwar Ibrahim dalam cerita ni. Nak tunjukkan bahawa dia setuju dengan, ya, Anwar setuju dengan majlis tersebut. Tidak semestinya Anwar setuju dengan 4 orang tersebut. Kenapa dalam pelancaran pra pilihan raya negeri kita nak jemput 4 orang ni? Signal apa yang kita nak hantar? Seolah-olah kita nak bagi tahu, oh Anwar kau kena endorse 4 orang ni. 4 orang ni kena jadi calon kita nanti, atau at least 2 orang kena jadi calon kita. Why? Kenapa sampai begitu sekali? We stoop down to that level. Kita tak ada kekuatan sendiri ke? Sama macam saya sebut dekat Sabah tempoh hari. Kita dapat 7 kerusi je tuan-tuan. Sedangkan PKR Sabah adalah kedua paling tinggi di Malaysia. Kenapa? Kenapa kita nak let down our orang kata apa, nak jatuhkan diri kita ke peringkat ke satu level di mana kita rasa macam tak apalah, bagilah orang lain. Kita kena bergantung dekat Sabah, kita kena bergantung dekat warisan. Dekat Sarawak kita kena bergantung dekat Barubian, contohlah. Dekat Melaka kita kena bergantung dekat Idris Harun. Kenapa? Kita seolah tidak ada jati diri dalam nak membentuk kekuatan kita sendiri. Kita Parti Keadilan Rakyat. Parti Keadilan Rakyat adalah parti yang berpegang kepada prinsip, berpegang kepada kekuatan, berpegang kepada agenda reformasi yang kita bina lebih 20 tahun. 1999, masa Kak Wan, orang yang tidak pernah terlibat dengan politik, tiba-tiba mewujudkan Parti Keadilan Rakyat. Ada suara-suara sumbang mengatakan, parti ni tak akan lama, dia akan jadi macam Semangat 46, akan habis, akan hancur. And yet, today, 2021, more than 20 years later, kita masih ada di sini. Kerana apa? Kerana kita ada ahli-ahli yang berani bercakap benar, yang berani bersuara, yang berprinsip, yang berpegang teguh kepada perjuangan. Tak ada pangkat, tak ada darjat, kita tak kisah. Yang penting kita tahu hala tuju perjalanan kita nak membawa reformasi, nak membawa perubahan, nak menjadikan negara kita negara yang lebih baik. Kita mempunyai sudut pandang dan juga satu visi yang amat jauh, yang mulia, yang murni untuk memastikan negara kita menjadi negara yang lebih baik. Tetapi nak mencapai benda tersebut, kita sanggup hanya kerana nak mencapai benda yang jangka pendek, pangkat, darjat, kedudukan, exco, menteri. Kita sanggup gadaikan prinsip. Demi kerana apa? Kerana kita nak berpegang kepada benda-benda kecil dan picisan-picisan seperti ini. Kalau itu merupakan pegangan kita, sampai bila kita tidak akan dapat jadi satu kerajaan, satu pembangkang yang kuat. Dan kalau kita jadi kerajaan, kita akan juga jadi kerajaan yang tidak ubah sebagaimana kerajaan yang ada sekarang. Kita masih nak mengagung-agungkan orang yang berebut pasir, orang yang berebut projek, orang yang masih lagi mengutamakan kroni. Itu ke yang kita nak agung-agungkan? Dekat mana dasar perjuangan reformasi, dasar perjuangan orang kata apa, nak membentuk, nak membina sebuah negara dan juga sebuah sistem yang lebih baik? Di mana perjuangan kita kalau kita masih lagi mendukung pengkhianat-pengkhianat ini bersama dengan kita? Sebab itu saya kata isu logo tadi, itu isu yang kecil, picisan. Kita boleh solve. DAP nak guna PH, silakan. DAP nak guna DAP, silakan. Kita nak guna PKR, DAP tak boleh nak cakap apa. Sebab DAP pun dulu, masa PKR guna, the whole Malaysia guna PKR, dia tak nak guna PKR, dia guna DAP. So tak ada isu. That is a small matter. Dan DAP pun dah tolak bekas YB dia yang melompat tempoh hari, yang khianat. Kalau DAP dah tolak, habis tu kita ni macam mana tuan-tuan? Kenapa kita masih lagi nak menerima mereka? Sebab itu saya kata, kan, kita mensasarkan 12 kerusi. Menurut Datuk Halim, pengurusi MPN Melaka, pengurusi MPN Melaka mensasarkan 20 kerusi. Datuk Halim Bacik berkata,
mensasarkan kira-kira 12 kerusi tambahan daripada 4 kerusi berbanding 8 yang dipertandingkan sebelum ini. Kita dah nak go kepada 12 kerusi. 12 kerusi tak banyak tuan-tuan. Setiap satu kerusi tu saya tahu sekurang-kurangnya 3, 4, 5, 6 bakal calon PKR yang berminat untuk bertanding di kerusi-kerusi tersebut. Bagilah dia orang, tak apa. Bagi mereka tidak ada masalah. 8 kerusi, 10 kerusi. PKR Sarawak kena bertanding 47 kerusi. Itu pun Amanah nak tambah lagi kerusi yang pimpinan Amanah di sekat Sarawak tak mengaku yang sebenarnya kerusi-kerusi tu mereka nak let go. Kan? Sebelum ni kau tak mengaku kan, bila aku buat live hari tu kau tak mengaku, tapi sebenarnya PKR Amanah kerusi Amanah di Sarawak itu mereka nak let go kepada PKR. 47, kita kena tambah lagi mungkin 5, 6, 7 kerusi. Maksudnya kita di PKR Sarawak ni 50 kerusi nak kena fikir. Itu baru kerusi PKR Sarawak. Ini setakat 10 kerusi. Tak boleh nak manage. Alahai. 28 kerusi je bang di Melaka. Saya kena jaga 82 kerusi di Sarawak. Tolaklah DAP punya kerusi, Amanah punya kerusi, 50 kerusi. PKR akan bertanding. Kena fikir. 50 tuan-tuan. Itu Melaka kali 2 pun tak sampai 50 untuk PKR sahaja di Sarawak. But what I mean is this, bina kekuatan kita. Sebab itu saya kata sebelum ini, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, 5 hari bulan ni saya akan berada di Melaka. Saya akan berada di Melaka. 5 hari bulan 11 ini saya akan berada di Melaka, one whole day, bermula daripada 10 pagi sehingga malam, di mana kita akan buat tour di beberapa don untuk kita bersama. Nanti insyaAllah saya akan keluarkan jadual. Tetapi perjuangan kita ni tuan-tuan takkan dapat kita selesaikan melainkan orang yang membawa obor ini faham akan perjuangan itu. Sebab itu saya sarankan tuan-tuan pergi ke Malaysia Kini. Hassan salahkan PH atas kemelut di Melaka. Baca artikel tu. Jangan kita marah YB Hassan Karim ni. Itu pandangan beliau. Dan bagi saya itu adalah pandangan yang benar. Sudut pandangan benar daripada kacamata orang yang berpengalaman. Tak apalah, mungkin YB Hassan Karim ada history dia sebelum ini. Itu cerita lain. Tetapi pandangan yang benar saya kata. Kalau kita tak berjaya manage kemelut di Melaka dan juga kemelut di negeri, di federal, dan dalam menghadapi pilihan raya kali ini, to be honest, saya tak nampak. Adalah tadi dia kata bahawa kita petik je, tekan butang saja kita dah boleh gerak. Betul. Saya tak menafikan jentera itu boleh bergerak. But persoalan je, adakah kita bersedia dengan sebenar-benar persediaan kita untuk menghadapi menghadapi pilihan raya kali ini. Itu persoalan yang perlu kita bahaskan. Perlu kita bincangkan, perlu kita perhalusi. Daripada segi jentera kita sudah sedia, betul, mungkin jentera kita sudah sedia, tetapi adakah berjaya atau tidak kita mempengaruhi persepsi rakyat dalam menghadapi pilihan raya kali ini? Bagi saya simple sajalah tuan-tuan. Persepsi sekarang ini jangan kita teruskan. Saya takut nanti, saya khawatir kalau sekiranya kita ambil dan terus ambil pengkhianat ini, dia akan backfire kepada kita. Cuba fikir balik. Kan? Cuba kita fikir balik.